Boleh, boleh. Boleh, boleh. Diorang punya bisnes, macam diorang punya percintaan semua tu. Lepas tu diorang macam nak lebih lah, macam diorang pentingkan diri sendiri. Ilmu hitam ni tak boleh lah. Kita kan ada agama, so kita ada pegangan kita sendiri. Kita tak patutlah percaya dengan ilmu hitam ni sebab sebenarnya kan ilmu kita tahu syirik semua tu. So salah lah guna ilmu hitam ni. Mungkin tekanan hidup ataupun masalah peribadi, sebab orang sekarang dah terlalu ramai, masing-masing nak ada gaya hidup yang mungkin mewah. Jadi mencari jalan singkat lah. Orang-orang macam ni, diorang bukannya tak tahu benda tu salah. Tapi I think maybe diorang ni memang desperate untuk achieve the fastest result, untuk kenakan apa-apa yang buruk dekat diorang punya enemy ataupun dekat orang yang diorang jealous ke apa. So diorang decide untuk take shortcut untuk bagi orang tu dapat susah or masalah ke apa macam tu. Kerajaan patut bendunglah benda ni. Dia macam kena tahulah benda apa yang diorang jual, and then kena sekatlah benda tu daripada dijual oleh orang ramai. Macam kita tahu kan, ilmu hitam ni kan syirik, kita boleh buat. So kalau kita rasa benda tu salah, kita tak akan beli. Sebab orang yang jual benda-benda ilmu hitam ni tak semestinya orang Islam. Biasanya dia mengaitkan dari segi keagamaan. So mungkin pihak Majlis Agama Islam yang patut bertindak lah. Pernah viral juga dekat Twitter kan, orang share, and I think public should ambil responsibility and report orang this page yang jual benda-benda macam tu, sebab benda-benda macam tu, as you know, memang akan mendatangkan keburukan dekat orang ramai, and benda tu pun memang salah di sisi agama Islam, and other religion also tak bagi kan guna black magic. Okey, itu pandangan orang ramai tentang ilmu hitam. Kenapa masih lagi ada di zaman moden? Biasalah, zaman mana pun perasaan hasad, dengki, ingin menjatuhkan ataupun ingin melihat kemusnahan orang lain tu akan sentiasa ada. Jadi bagaimana kita berwaspada untuk berhadapan dengan situasi ini? Kalau nampak terang benderang tindakan hasad tu, lain cerita. Ini tak nampak. Tiba-tiba orang tu jadi sakit ataupun tak sehingga tahu apa puncanya. Ya. Okey, jadi untuk itu kita akan bercerita tentang bagaimana dengan rawatan dan juga pencegahan gangguan ilmu sihir ini bersama dengan tetamu istimewa kami di studio, Ustaz Saiful Syahrul Muhammad Hanafi selaku pengamal perubatan di Darul Syifa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, mungkin kita boleh mulakan dahulu sebab apa yang kita tahu, ilmu hitam ataupun ilmu sihir ni ada individu yang terkena dan ada individu yang mengamalkan ilmu sihir itu untuk menaikkan nama, mendapat pangkat yang bagus ataupun untuk diri sendiri, bukan atas tujuan untuk mencederakan orang lain. Okay. Mungkin sebagai mukadimahnya, secara dua ini adakah kategori yang hanya itu saja ataupun ada kategori-kategori lain dengan ilmu sihir ini? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, ilmu sihir ini ataupun bahasa Melayu kita ilmu hitam ataupun black magic lah. Dia satu ilmu yang dah ada lama dan disebut dalam Al-Quran serta hadis. Quran jelas sebut, kisah Nabi Sulaiman pun ada berkait dengan ilmu sihir ni. Jadi seperti yang kata Hanim tadi, dia mungkin tidak gunakan untuk kenakan kepada orang lain, tapi untuk diri sendiri. Masih lagi tetap dinamakan sebagai ilmu sihir kalau dia bercanggah dengan syarak. Jadi ilmu sihir ni secara kesimpulan ataupun secara rumusan yang kita boleh buat dengan definisi yang banyak. Ada sebahagian daripada para ulama mengatakan ilmu sihir ni digunakan untuk mengenakan orang. Bahasa mudahlah. Ataupun ilmu sihir ni dia menggunakan perkhidmatan ataupun bantuan jin dan juga syaitan. Dia secara umumnya ilmu sihir ni adalah ilmu yang nak hasilkan perkara yang negatif, kesan yang negatif kepada orang yang ditujukan sihir, sama ada menggunakan perhubungan ataupun perantaraan syaitan ataupun jin, dan juga ilmu sihir juga digunakan untuk memberi kesan kepada diri. Dan ilmu sihir ini dalam Islam
memang secara total kita menolak ilmu sihir. Kerana apa? Kerana dia boleh memberi kesan yang tidak baik. Bukan sekadar kepada orang yang disihir, tapi kepada orang yang menyihir. Nah, orang yang menyihir pun ada kesan. Yang ini yang jarang dibincang. Biasa bila kita dipanggil, kita dibincang tentang bagaimana kita nak kenal orang yang kena sihir dan sebagainya. Tapi yang jarang kita bincang, kesan kepada orang yang menyihir. Kesan pada orang yang menyihir, yang menghantar contohnya. Ya, kesan dia. Kesan yang lebih mudarat sebenarnya kepada orang yang disihir. Bukan kepada orang yang menyihir, bukan orang yang disihir. Oh, tidaklah kata yang orang menyihir itu ada pendinding tersendiri yang memang susahlah. Okey, kesan yang saya maksudkan tu dia tidak sama di antara yang disihir dengan yang menyihir. Kenapa saya katakan kesan itu lebih besar kepada yang disihir? Sebab kesan orang yang membuat sihir ni yang utama sekali, dia melakukan syirik pada Allah. Sama ada syirik secara khafi, syirik secara jali. Syirik khafi ni faktor dia, perasaan hasad dengki, perasaan marah yang melampau dan sebagainya, yang menyebabkan dia hingga hilang dia punya kemampuan untuk dia menilai perkara itu betul ataupun salah dan buat perkara yang bercanggah dengan syarak yang Allah Ta'ala larang. Itu kesan yang paling besar. Bahkan sampai ke tahap syirik jali, syirik yang nyata, iaitu meminta kepada selain daripada Allah Ta'ala. Percaya kepada sesuatu yang lain boleh memberi kesan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, bila kita bercakap tentang perkara seperti ini, ya, mendapatkan bantuan perantaraan ni, iaitu jin dan syaitan, dan memang itulah perantaraannya kan. Di zaman moden yang segala ilmu tentang agama ni kita tahu, pelajaran tentang syirik pun kita belajar, kenapa masih lagi ada kelompok yang menggunakan perkhidmatan ini? Okey, kalau kita khususkan kepada sihir lah, itu yang saya sebut sebagai syirik khafi tadi. Memang kita belajar tentang ilmu syirik khafi ni, kita biasa dengar berkait dengan penyakit-penyakit hati, sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam hati manusia. Jadi kita memang belajar, tapi belajar dengan mempraktikkan tu benda yang lain. Baik. Nah, kita belajar, kita tahu tapi kita tidak praktik. Kita tahu amarah, sifat pemarah tu satu benda yang tidak baik, tapi kita tidak praktik. Kita tahu hasad dengki tu satu sifat yang tidak baik, tapi kita tidak praktik. Kita tidak praktik untuk kita, mengendalikannya. Kita masih ada sifat hasad itu dalam diri, kita tidak cuba untuk buang sifat hasad. Kita tidak ada cuba untuk buang sifat mazmumah yang kita dah kenal dengan kita nak masukkan sifat mahmudah. Jadi bila sifat itu bersarang dalam hati, ditambah lagi dengan hasutan daripada syaitan, maka itulah yang hasil perbuatan yang tidak patut dibuat. Maknanya setakat belajar dan tahu saja, bukan belajar untuk mengekangnya. Ya, baik, okey. Ustaz, terlampau banyak tanda-tanda yang kita baca di dalam internet dan juga dalam sesetengah posting di media sosial berkaitan dengan kalau individu ini ada tanda-tanda ini berlaku pada dirinya ataupun dalam rumah tangga ataupun dalam keluarga, mungkin individu ini terkena dengan gangguan sihir. Tapi bila kita baca tu kadang-kadang adalah jadi 1-2 kali, tapi tak tahu yang mana, sama ada itu adalah lumrahnya dalam kehidupan ataupun ini sebenarnya adalah tanda-tanda terkena sihir. Sukar untuk kita berbezakan. Penjelasan Ustaz bagaimana? Nama pun tanda ataupun bahasa saintifik dia simptom. Jadi bila kita ada tanda-tanda yang sebegitu, kaedah yang kita gunakan adalah kita pergi berubatlah ataupun kita pergi mendapatkan rawatan. Memang kalau ikutkan dalam buku yang ditulis oleh Tuan Guru Ustaz Rundin pun, dia menyenaraikan hampir 20 lebih tanda-tanda. Bukan semua ada. Bukan semua kena ada barulah. Itu cuma tanda simptom sahaja supaya kita boleh ambil langkah awal, kita pergi mendapatkan rawatan supaya sihir tu kita boleh batalkan, kita boleh hilang, kita boleh sembuhkan insya-Allah dengan izin Allah. Antara tanda yang paling ketara sekali adalah malas untuk melakukan ibadah. Kalau sebelum tu rajin sembahyang, tiba bila dia terkena sihir, dia jadi malas untuk sembahyang. Kemudian dia rasa terganggu ketika dia sembahyang ataupun ketika dia beribadah, baca Quran dan sebagainya. Mendengar bisikan-bisikan, mimpi yang pelik-pelik, mimpi yang ngeri-ngeri, yang jatuh daripada bangunan tinggi, mimpi binatang buas dan umpamanya, sakit-sakit badan, tidur malam terganggu. Itu semua perkara-perkara yang menunjukkan kepada kemungkinan berlaku sihir. Jadi bila kadang-kadang bila kami merawat, bila ada tanda-tanda yang begitu, kita gunakan untuk kita tahu, bukan kita tahu sihir itu ada, tidak. Bukan kita tahu ia sah sihir, bukan. Tapi kita gunakan itu sebagai
tanda supaya kita membaca ruqyah-ruqyah yang bertepatan dengan penyakit tersebut. Okey, itu kira macam mengenal pastilah di peringkat Ya, awal berdasarkan macam simptom doktor. itu. Macam doktor juga. Okey, Ustaz, ada soalan Ya, daripada betul. rakan Facebook Rakan kita. FB kita ada sampaikan satu soalan. Ya, mari kita tengok soalannya. Okey, sambil-sambil Ya. tu Ustaz mungkin sebab terlampau banyak sangat berkaitan dengan ilmu hitam ini. Penjelasannya okey dah Kita sampai. baca dulu, Okey. Asmidar Zul Arifin, Ya. kakak saya nafsunya dikunci sekian lamanya sehingga sekarang rumah tangga beliau ingin menemui jalan perceraian kerana tak dapat menunaikan tanggungjawab sebagai isteri. Bila dia paksa diri untuk tunaikan tanggungjawabnya sebagai isteri, dia mengalami kesakitan akibat tiada nafsu. Ya. Okey Ustaz, seperti yang kita kabarkan tadi, kerana kalau berkaitan dengan rumah tangga ni, rumah tangga diganggu, tidak ada rasa untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri, itu antara punca-punca juga yang dikatakan terkena ilmu sihir. Okey. Jadi ilmu sihir yang jenis bangsa begini ni, yang mengganggu rumah tangga ni, sihir yang dah wujud zaman Nabi Sulaiman ni. Dia sebut malaikat yang nama Harut dan juga Marut tu kan. Jadi apa yang diajar adalah perkara yang untuk memisahkan di antara suami dan isteri. Jadi pemisahan itu berlaku dengan pelbagai bentuk. Kaedah cara nak memisah. Sama ada dia matikan nafsu ataupun dia timbulkan kebencian daripada suami kepada isteri, isteri kepada suami dan pelbagai cara lagi. Dan saya sendiri pun, pengalaman saya sendiri pernah rawat satu orang yang baru berkahwin tapi tidak boleh menunaikan hak ataupun menunaikan tanggungjawab suami isteri kerana, minta maaf sebutlah kemaluan hilang. Okey. Hilang. Maksudnya? Sewaktu nak bersama suami isteri, kemaluan dia hilang. Tak ada. Secara fizikalnya hilang. Physically hilang. Okey. Itu mungkin physically hakikatnya mungkin tak hilang tapi perasaannya hilang. Dia okey. Jadi benda-benda begitu memang berlaku, dan sihir untuk memisahkan rumah tangga ni kita panggil sebagai sihir tafriq. Pemisahan di antara suami dan juga isteri memang ada dan boleh dirawat. Sebab mari jumpa tu, alhamdulillah selepas daripada tu dia hantar kad undangan majlis akikah. Mana selesai dah tu masalah tu. Kan? Okey, banyak boleh dirawat lah. Boleh. Kadang-kadang kes-kes seperti se-ekstrim itulah sehingga ke hubungan seksual itu terganggu. Kadang-kadang rasa menyampah, rasa benci sesama pasangan suami isteri kan. Jadi kalau barangkali dilihat seperti itu, dapatkan rawatan. Kita dapat panggil di talian Puan Rusila Hello, dari Puchong. Assalamualaikum Puan Hello. Rusila. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Puan. Saya nak tanyalah, suami saya pun diganggu juga dengan ilmu sihir ni. Dah hampir 30 tahun macam tu. Dia dah hilang isteri. Saya isteri kedua lah. Saya nak tanya, macam mana kita nak buat? Kita dah buat macam-macam, kita dah pergi ke sana ke sini jumpa ustaz apa semua, tapi masih lagi mereka tak berhenti mengganggu. Apa yang patut kita buat? Kalau misalkan kita pulang ke saya nak minta bantuan lah. Macam mana, apa yang patut kita buat? Puan Rusila, gangguan tu gangguan yang macam mana? Suami saya hilang ingatan. Lepas tu sakit tu yang tak boleh berjalan. Bila pitam, kolap, macam-macam lah. Okey. Dia bukan satu penyakit, macam-macam. Jadi saya nak tanya, macam mana yang kita nak buat? Sebab kita dah sampai sekarang tetap berusaha menyembuhkan. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Puan soalan Rusila. saya. Okey. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 30 tahun Ustaz. Itu tempoh yang sangat lama. Ya, baik. Terima kasih kepada Puan Rusila yang bertanya. Yang pertama, kaedah yang dia gunakan tu, Puan Rusila gunakan tu satu kaedah yang betul lah. Maknanya pergi merawat. Namun di situ perlu kita fahami, apa yang tertimpa kepada kita itu satu ujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini supaya kita berfikiran secara positif. Bila Allah Taala timpakan ujian pada kita, kita kena tahu bahawa ia adalah untuk mengkafarah dosa. Nak menghilangkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi itu satu perkara yang baik untuk kita fikir. Jadi sebab tu orang yang boleh bersabar dalam bala ataupun ibtilak yang menimpa dengan dia,
insya-Allah Allah Taala janjikan syurga untuk dia. Jadi dari sudut positif ya, kan kita nak memang berlaku kita rawat tak sembuh-sembuh. Sebab tu pesakit ataupun masyarakat awam kena faham yang kita jalankan cuma ikhtiar. Adapun kesembuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau Allah Taala tidak berkehendak sembuh, maka tak jadi sembuh. Jumpalah siapa-siapa sekalipun tak jadi sembuh juga. Okey, baik. Mungkin itu adalah satu ujian yang Allah Taala nak menaikkan kemuliaan kita. Yang penting kita redha dan juga kita sabar. Dengan tidak kita lupakan ikhtiar untuk kita sembuh. Selain daripada pergi berubat ataupun pergi mendapatkan rawatan, puan ataupun masyarakat juga perlu beramal, teruskan amal ayat-ayat yang digunakan untuk mendinding diri daripada kejahatan sihir. Okey, baik. dia individu yang menjaga individu lain yang terkena sihir itu agak mencabar juga seperti Puan Rosila kan 30 tahun menghadap perkara itu. Okey, seorang lagi pemanggil di talian. Dari Pulau Pinang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pada Pulau Pinang. Mamu silakan. Alhamdulillah Tuhan berikan memudah. Semua minta sihat biar pada apa-apa yang penyakit. Biar Tuhan lindung kita insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Banyak pada Tuhan. Amin. Ya. Tapi orang yang kena sihat dan orang yang buat sihat. Tapi orang yang kena sihat tu Tuhan beri baik. Tapi orang yang buat sihat tu Tuhan menderita daripada dunia sampai ke akhirat. Tapi pasal apa yang dah tahu lagu tu punya syirik, pasal apa yang bomoh yang duk buat perkara tu. Tapi yang mau tengok yang bomoh yang duk buat tu semua menderita di dunia ni. Yang tu soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam Mamu. Itu jangan main kat kita. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itulah. Tak Rasa berapa nak geramnya tu bila dengarkan agaknya lagi geram kepada orang yang menyihir itu kan. Okey Ustaz, kita berbalik kepada soalan kita berkaitan dengan rawatan dan pencegahan. Sebab tadi kita ada dengarkan tentang beberapa rawatan. Jadi dari segi pencegahannya, apa dah individu ini orang kata perlu pendinding diri, tak perlu untuk jumpa Ustaz tapi sendiri amalan-amalan yang disyorkan daripada pihak Ustaz. Okey. Baik, selain daripada mendapatkan rawatan, pesakit ataupun masyarakat kita secara umumnya memang kita perlu setiap masa meminta pertolongan dan juga minta perlindungan daripada Allah SWT. Jadi sekurang-kurang yang kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu memang wajib. Itu paling asas paling asas lah. Mana kita istiazah minta kepada Allah SWT bukan daripada yang lain. Bukan daripada tangkal, bukan daripada manusia, bukan daripada apa semua, bukan. Kemudian yang kedua, antara yang boleh diamalkan juga dengan beramal dengan suratul Fatihah. Kaedah beramal dengan suratul Fatihah ni kalau khususnya adalah 7 kali selepas sembahyang. Tak apa, mungkin nak buat direct mungkin berat kan. Jadi hari ni kita mula dengan sekali, Zuhur sekali, Asar sekali sampailah pada subuh, kemudian besok 2 kali, lusa 3 kali sampailah 7 kali. Dia beramal dengan 7 kali dengan kita niatkan supaya Allah Taala melindung kita, ahli keluarga kita, harta benda kita daripada kejahatan jin dan juga kejahatan manusia, baik melalui sihir ataupun tidak. Di mana kita nak niatkan rahsia dia di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang baca di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita doakan supaya Allah Taala lindung. Baik. Kemudian yang seterusnya dengan kita membaca ayatul kursi. Ayatul kursi memang kita mahfum sangat, baca waktu pagi dan juga waktu petang, Allah Taala akan hantar malaikat untuk melindung, untuk bantu sebagai mungkin bodyguard lah. Kemudian yang seterusnya kita boleh juga membaca al-muawwizatain, 2 surah muawwizat, iaitu qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Itu jadikan amalan sehari. Baik. Selain daripada tu, kalau nak panjang sikit, ni ayat yang biasa dengan orang Melayu kita, iaitu lau anzalna hazal Quran. Surah Al-Hasyr, ayat 21 sampai 24. Tu biasa kalau orang yang biasa beramal dengan ayat-ayat yang tertentu memang ada beramal dengan lau anzalna. Baik. Dan juga boleh juga kita gunakan biasa surah Yunus ayat 81-84 ni, majidtum bihis sihru ni untuk membatalkan sihir. Itu biasanya digunakan oleh orang yang merawat lah. Untuk masyarakat umum,
boleh yang dengan suratul Fatihah, boleh dengan ayatul kursi, dengan muawwizatain ataupun muawwizat tambah qul huwallah, muawwizatain 2 tu saja. Dan paling ringkas yang kita boleh baca bismillahillazila yadurru. Nabi sebut sabit dalam hadis, Nabi kata siapa baca 3 kali pagi, 3 kali petang, selamat dia daripada bala. Termasuk hak yang kita akan bincang lepas ni, COVID ni. Ya. Kan? InsyaAllah.